Langkah London, satu lagi daulah terpendam. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan berkata pihaknya berpendirian terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana gabungan parti politik pada masa depan termasuk Barisan Nasional. Bagaimanapun beliau enggan merujuk cadangan kerjasama itu sebagai muafakat nasional. Kerjasama ini perlu menjadi satu dasar yang dipersetujui semua pemimpin parti bersatu PAS dan juga UMNO. Jika semua percaya dengan satu matlamat yang sama, maka tiada masalah untuk mewujudkan kerjasama ini. Jika ada satu pihak kata tidak, maka ia tidak akan berlaku. Namun jika kita percaya antara satu sama lain, kita boleh mencapai matlamat kita, katanya, memaklumkan asas kerjasama itu kekal untuk kepentingan rakyat pelbagai kaum di negara ini. UMNO perlukan kerjasama baharu untuk parti itu membuat pembaharuan, katanya, seperti dipetik Berita Harian. Apakah kerjasama dengan UMNO itu bermaksud berita langkah London yang muncul di media sosial itu benar? Bagaimanapun Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi enggan mengulas mengenai berita langkah London tersebut. Saya ada dengar khabar angin. Saya tak buat keputusan berdasarkan khabar angin, katanya, dipetik beberapa media. Ini susulan tularnya gambar memaparkan individu didakwa Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mengadakan pertemuan tertutup di London. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dikaitkan dengan berita tersebut mendakwa menjadi mangsa serangan fitnah pihak yang tidak mengenal dosa. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata dakwaan bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Adam, bahawa beliau membawa rombongan Ketua Cawangan UMNO ke Surabaya untuk memujuk mereka mengundi Datuk Seri Hishamuddin Hussein sebagai Presiden UMNO yang baharu adalah fitnah. Kata Adham, lawatan ke Surabaya itu tiada kaitan dengan pemilihan UMNO. Terdahulu Lokman mendakwa 46 daripada 54 Ketua Cawangan dari bahagian Tenggara telah terbabit dan mereka bersedia menjadi saksi sekiranya dipanggil oleh jawatan kuasa tata tertib parti. Apabila kita membuat laporan tata tertib, kita bukan sahaja akan membuat satu laporan terhadap Dr. Adham, tetapi kita juga akan memfailkan laporan tata tertib terhadap Hishamuddin. Ia hanya dipercayai kerana kita tidak mempunyai sepenuhnya bukti walaupun kita ada rakan yang hadir dalam lawatan itu, termasuk yang tidak sehaluan dengan Dr. Adham. Kata Lokman dalam kenyataan videonya, Jom Channel berharap pemilihan pucuk pimpinan UMNO ditumpukan kepada isu dalaman parti itu sahaja. Apabila ia dilihat melibatkan Perikatan Nasional seperti yang tersirat dalam kenyataan Hamzah, ia seolah-olah satu daulah terpendam yang bertujuan menjatuhkan kerajaan perpaduan. Jangan ambil mudah kononnya ia hanya khabar angin. Ingin Jom Channel mengingatkan bahawa siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap 92.5 bilion ringgit daripada hampir 600 bilion ringgit yang dibelanjakan kerajaan pada tahun 2020 dan 2021 berkaitan pengurusan COVID-19 pada era pentadbiran Mahyadin bukan khabar angin. Menurut SPRM, hasil siasatan awal mendapati jumlah peruntukan terbabit dianggarkan berjumlah 530 bilion ringgit. Berdasarkan jumlah itu, 92.5 bilion ringgit membabitkan dana kerajaan, manakala 437.5 bilion ringgit lagi bukan daripada kerajaan, tegasnya dipetik media. Justru SPRM berkata siasatan mereka akan terarah kepada dana 92.5 bilion ringgit berkenaan. Jom Channel juga tidak lupa skandal perolehan 6 kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang bernilai 9 bilion ringgit yang tidak siap-siap. Begitu juga isu 3 kapal peronda luar pesisir OPV yang berharga 738 juta ringgit milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, dan terkini isu perolehan sistem meriam artileri Tentera Darat Meriam Howitzer berharga 854 juta ringgit yang didakwa diberi secara rundingan terus kepada syarikat berusia 2 tahun. Akhir sekali, kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa proses tender terpilih untuk cadangan projek rancangan tempatan banjir RTB akan membolehkan penjimatan 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan bukan khabar angin. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata peruntukan 15 bilion ringgit untuk RTB menerusi rundingan terus tanpa tender menyebabkan kos projek melambung. Menurut Anwar, soal tata kelola dan kebertanggungjawaban pengurusan keuangan perlu diutamakan dalam pemerintahan dan membela nasib rakyat. Hanya pihak yang korup ingin kembali ke zaman gelap penyelewengan dana dan rundingan terus yang meranapkan negara.